Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Dia gini, kalau tengok dalam sejarah perjuangan menuntut kemerdekaan, antara watak-watak penting di dalam menuntut kemerdekaan adalah agamawan. Dan mereka tidak takut untuk menentang arus hatta mengorbankan nyawa mereka. Bahkan dalam sejarah pun kita tengok ulama-ulama terdahulu, termasuklah di kalangan ulama mazhab yang diseksa kerana pandangannya melawan arus. Saya timbulkan soalan ni Dr. Mazhar kerana di dalam kita merdeka, tetapi zaman sekarang dia sampai tahap kita tidak boleh merdeka daripada cengkaman netizen. Bahaya. Saya ada sembang dengan orang politik, dia kata aku buat apa, orang nak kata tak apa, jangan netizen kecam aku sudah. Sampai begitu sekali. Poinnya ialah, saya bimbang suatu hari nanti, dunia kita di Malaysia khususnya, takut untuk menyatakan kebenaran kerana dibimbangi, tidak kena dengan arus netizen. Pandangan Dr. Mazhar terusnya menyimpulkan diskusi kita. Silakan. Terima kasih Saudara Amin. Hari itu saya dah sebut bahawasanya pandangan redha Allah manusia kita cari. Manusia biasanya lebih terpengaruh untuk mencari redha manusia. Tapi redha manusia yang paling cepat berubah adalah redha netizen zaman ini. Kalau kita lihat, cuba kita lihat pemimpin politik. 2 bulan lepas ramai yang sokong dia, semua kata wira negara lah apa. Lepas pada tu sebulan berikutnya ramai-ramai kutuk dia berjemaah. Artis puji dia, lepas pada tu dia kena kutuk tak mau-mau. Sebab itu kalau sesiapa yang hidup dia mencari redha netizen ni, sentiasa nak buat status bagi post yang netizen suka ni, dia akan tenggelam hayat dia dengan kerja-kerja ni saja. Dan ini merupakan amalan yang sia-sia, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita kembali kepada mencari redha Allah. Soal netizen tu kita cerita bagaimana pendekatan yang lebih hikmah dan seumpamanya. Tapi saya nak sebut pasal Saudara Amin sebut tentang kemerdekaan ini. Saya sebut dah bila malam tadi ke apa. Tapi saya nak elaboratekan lebih sikit. Saya selalu highlightkan ucapan Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi ketika dia pergi ke Dubai pada tahun 1974. Dalam satu ucapan dia, dan kemudian dia keluarkan ucapan itu dalam satu buku kutaib kecil, iaitu Kaifa Dakhala al-Arabu Tarikh. Bagaimana orang Arab masuk di dalam sejarah. Dia very interesting walaupun sikit ucapan itu. Tapi saya nak sebut, Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi menyebut bahawasanya manusia ini masuk ke pentas keagungan melalui 3 pintu. Pintu yang pertama yang dimasuki oleh kebanyakan yang paling besar ialah pintu penaklukan dan penguasaan terhadap orang lain. Inilah yang dibuat oleh imperialis barat timur daripada India, China, dibuat di Rom, Parsi, iaitu menakluk orang lain. Dengan cara menakluk orang lain, maka mereka menguasai bumi, memerah hasil dia dan mengambil apa yang ada dalamnya. Dan kita dapati yang paling akhir kita lihat apabila negara orang Islam lemah, makanya ini selalu saya highlightkan. Bayangkan bagaimana Belanda yang begitu kecil, negaranya dapat menawan Indonesia yang besar. Berapa ratus, 400 tahun lebih Belanda berada di Indonesia sekitar. Bayangkan, penuh lama dia duduk di situ, hampir separuh daripada umur rakyat Indonesia itu hanya mengenali Belanda. Dan negara-negara yang mereka masuk, antara semua penjajah-penjajah yang akhir di barat ini ialah British yang dianggap sebagai begitu santun. Bukanlah santun, tapi maksudnya lebih baik secara perbandingan daripada orang lain. Dia buat pentadbiran British administration, dia buat semua, dia buat mahkamah, dia buat apa. Kalau dia nak hukum pun, dia nak hukum untuk janggut ke apa, semua dia through pergi ke mahkamah, dia buat proper channel, walaupun akhirnya tak adil juga. Dia tidak macam Belanda. Belanda kalau nak ambil terus. Orang kata Belanda minta tanah. Belanda pakai tibai. Kita tak tengok seperti Italy. Italy dahsyat kan. Kita tak tengok seperti France juga dahsyat. Tapi British lebih santun. Pun dalam kesantunan British, bukan santun lah, maksud lebih lunak sikit dibandingkan orang lain. British bangunkan negara. Kita tengok kalau kita tengok Perancis masuk ke Algeria, berjuta rakyat Algeria dibunuh, dia bakar dengan seksa. Tapi British lebih sikit cara dia deal dengan rakyat tempatan. Dia buat ni, dia tanam pokok, dia buat bangunan, dia buat kereta api, dia buat nampak kesan-kesan pentadbiran British. Negara lain pun ada kesan pentadbiran negara lain, tapi tidak seperti British. Ramai
anak-anak tempatan belajar ilmu dengan British, jadi lawyer. Gandhi umpamanya, lawyer. Kita Tengku Dor Rahman, ramai lagi, Datuk On, semua ni adalah merupakan British education background. Mereka semua daripada pendidikan British. Tapi kita dapati walaupun demikian British baik, tak usah cerita negara lain lah, tetap Gandhi, tetap negara-negara ini walaupun agak lewat kebangkitan menentang British lebih lambat kerana British lebih santun daripada yang lain, tetap walaupun yang terpelajar dengan ilmu British, walaupun pergi mengaji cara barat, berpakaian cara barat, tetap menuntut kemerdekaan. Tetap menuntut kemerdekaan. Kerana anak bangsa, mereka tak mau orang lain takbir negara mereka. Kerana bila mereka takbir, mereka memeras, mereka mengambil hasil. Okey, saya bukan nak panjangkan. Cara yang kedua ialah cara bagaimana kita nak kuasai dunia ini, menakluk dunia ini, ialah dengan cara kita mengedarkan ilmu pengetahuan. Ini yang disebut oleh sekarang ni, kita tengoklah semua ilmu-ilmu barat yang masuk. Termasuk juga budaya. Sekarang budaya Korea. Orang Melayu sekarang suka Korea, makan Korea, cakap Korea tak erti. Mi pedas Korea pun makanlah juga kerana nak jadi macam Korea. Kan? Macam-macam Jepun, bubuh. Jepun mata sepek, bubuh celak bagi cantik. Kita pun pakai bubuh lah. Budak-budak Melayu yang cari nak jadi macam Jepun. Okey, walaupun kartun Jepun tu elok. Orang Jepun tu bukan kata tak elok. Dia lebih kurang orang kita lah. Kan? Tapi nak ceritanya, dulu ialah Greek dan Yunan. Sehingga falsafah Greek dan Yunan ini menguasai pemikiran. Kutub Khanah di Baghdad. Berlaku krisis dalam dunia Islam apabila menterjemahkan falsafah Greek dan Yunan. Pemikiran Plato, Aristotle dan semua yang diterjemahkan, yang masuk ke pemikiran, mengganggu gugat Christianity, mengganggu gugat Judaism, menjadi krisis. Apa yang dikemukakan oleh Epicurus dan seumpamanya telah menyebabkan berlaku apa yang pemikiran Yunan tu menguasai, sehingga sebahagiannya khurafat je, superstition, tak ada asas. Sehinggalah Barat itu bangkit, berlakunya era Renaissance, yang berlaku kebangkitan sains dan teknologi, berlaku kebangkitan industri, seperti mana kita tahu dalam revolusi industri. Barulah kita lihat bagaimana sebahagian Greek dan Yunani digunakanlah bahasa mereka lah, tapi taklah diangkat begitu tinggi. Tapi itu adalah cara untuk kita kuasai orang lain. Ini juga globalization yang buat sekarang ni melalui saudara Amin sebut tadi, melalui cara netizen dan seumpamanya. Kita sekarang ni penjajah mana pun tak payah mari negara kita lah. Dia hanya edarkan pemikiran. Siapa yang pemikiran dia kuat, dia menguasai media sosial, dia akan ni. Sebab tu saya Facebook saya kena ban sebab saya cakap pasal Palestin, kerana mereka tak mau orang cakap isu-isu yang mereka tak suka. Kerana mereka they are controlling everything. Sebab tu ini kita kena tahu kelemahan kita orang Islam, kerana kita tidak menghasilkan. Tapi pemikiran manusia ini, sebab tu dia kata globalization, the erosion of boundaries, kan, and the reduced significance of national government, national boundaries and national government. Dia telah menghilangkan kekuatan ini. Tapi saya nak bercakap tentang apa yang Islam buat, kata Maulana Abu Hassan Ali, yang berbeza dengan dua cara ni. Cara yang kedua tu mungkin ada Islam buat juga, tapi sebelum tu Islam buat. Islam masuk ke pentas sejarah melalui ar-risalah wal hidayah, kata Maulana Abu Hassan. Dengan membawa risalah Islam, dengan membawa hidayah kepada manusia. Islam pergi sebagai futuhat, pembukaan. Islam pergi, Islam tidak membudakkan orang-orang yang berada di negeri berkenaan. Dia masuk, kita pergi ke Silk Road, kita pergi ke Uzbekistan. Kebetulan saya duta pelancongan Islamik Uzbekistan. Kita pergi semua imam-imam di sana, Al-Imam Al-Bukhari, Nasai, Tirmizi, semua imam-imam itu, imam-imam hadis yang 6, mereka bukan Arab, melainkan Imam Muslim ada diperbincangkan sedikit dia Arab atau tidak. Itu pun dia di Naisabur. Mereka bukan Abu Hanifah yang dianggap an-nasu fil fiqh iyal ala Abi Hanifah. Manusia dalam fiqh itu berhutang budi dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah Parsi, dia bukan Arab. Abu Ali Al-Farisi, dia orang Parsi, bukan Arab. Sibawai, dia bukan Arab. Menunjukkan apabila Islam masuk ke satu tempat, ia masuk dengan risalah. Dia tidak membudakkan orang tempat itu, bahkan dia mengangkat kedudukan orang-orang di negeri berkenaan. Memberikan kuasa kepada mereka sendiri untuk menguruskan negeri mereka, memberikan peruntukan, kerana dada Islam itu bukan untuk Arab.
dada Islam itu untuk kemajuan setiap mereka yang menganut Islam. Orang India kekal dengan kurtanya. Orang-orang Cina dengan pakaian Cinanya. Tapi akidah mereka Islam. Mereka membina tamadun mereka sendiri. Mereka tidak diwajibkan untuk mengikuti pakaian Arab walaupun mereka sukalah dengan Arab kerana ada kaitan dengan Nabi di sudut bahasa dan seumpamanya. Tapi ini adalah merupakan bagaimana Islam mengangkat kedudukan dan keagungan. Saya tertarik Imam Ibn Katsir sebut tentang bagaimana, siapa yang baca tentang bagaimana Islam masuk ke Samarkand. Islam masuk ke Samarkand. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz, setelah 5 tahun atau 6 tahun Islam masuk ke Samarkand. Penduduk Samarkand akhirnya tahu bahawa Islam masuk ke Samarkand tidak melalui peraturan yang sepatutnya. Iaitu yang pertama, beri seru dulu kepada Islam. Kemudian kalau tak nak, beri amaran untuk mengambil jizyah. Kemudian dia kalau mereka bantah, baru berlaku peperangan. Islam terus masuk ke Samarkand. Setelah 5-6 tahun, mereka tahu bahawa cara ini tak betul. Mereka bantah wakil mereka pergi jumpa Umar bin Abdul Aziz di pusat. Di Syam, di Syria. Umar bin Abdul Aziz ambil ketika itu dulu, Umar bin Abdul Aziz tu layan anak yatim apa. Tengok surat dia, seorang wakil datang. Dia kalau dia kata tak kena wakil, dia masuk Islam. Dia kagum dengan kehidupan Umar bin Abdul Aziz. Tulis surat, balik ke Samarkand. Tahu jauh antara Syria ke Uzbek. Balik ke Samarkand, pergi ke sana, dan apabila sampai di sana, tunjuk surat itu bahawasanya Umar bin Abdul Aziz khalifah memerintahkan supaya qadi besar yang masuk ke Samarkand ialah Qutaibah bin Muslim. Qadi besar telah memerintahkan supaya dibicarakan semula kaedah masuk di mahkamahkan orang Islam melanggar ajaran Islam ketika masuk ke Samarkand. Akhirnya Jumaih Al-Baji telah membicarakan kes itu dan didapati orang Islam salah kerana tidak memberi amaran kepada penduduk Samarkand, memberikan seruan dulu pada Islam, masuk seolah-olah macam dengan penakluk. Mereka tak sangka dengan keluarnya arahan itu, kedai-kedai, rumah-rumah yang besar, keseluruhan tentera Islam dan orang Islam keluar daripada Samarkand. Keluar daripada Samarkand dan kemudian baru menghantar semula seruan kepada Islam dan kepada jizyah. Ikut masuk kedua ke Samarkand, itulah orang-orang Samarkand semuanya masuk Islam. Amazing dalam sejarah. Tentera boleh keluar keseluruhan. Rakyat Islam dah 5-6 tahun duduk, keluar. Kedai-kedai ditinggalkan. Pagi arah, petang keluar. Demikian juga apa yang berlaku dengan Abu Ubaidah ketika di Syria. Mereka mengembalikan jizyah yang diambil daripada orang Kristian di Syria. Islam masuk melalui channel Ar-Risalah dan Al-Hidayah. Kata Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi, orang Arab telah cuba perkauman Arab, cakap pasal perkauman Arab. Mereka tak dapat mengangkat bangsa dan agama mereka, diri mereka. Hanyalah kalau umat ini kembali kepada peranan asal mereka membawa risalah dan hidayah, kembali kita memasuki pentas sejarah. Sesiapa yang nak jadi tokoh netizen, kata netizen cara reda kau, jadilah tokoh yang membawa risalah dan hidayah. Usah dipeduli apa orang kata tentangnya. Betulkan kita dengan manhaj kita yang betul, betulkan kita dengan niat kita yang benar. Apa orang nak kata, itu satu hal yang lain. Peranan kita membawa risalah, peranan kita membawa hidayah. Allah yang akan menentukan kemuliaan kemudiannya. Ramai ulama yang mati di penjara, namanya dipuja, dipuji sehingga hari ini. Ramai pengampu yang mati dalam istana, dia dikutuk sehingga ke akhir zaman. Sebab itu, ini adalah perkara yang kita mesti belajar daripada pemikir-pemikir besar seperti Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi tadi saya sebut, Amirul Bayan, Al-Amir Syakib Arsalan. Dan ini adalah membaca mereka, menghidupkan semangat, membaca mereka, menghidupkan kekuatan kita sebagai umat yang berdaulat dan merdeka, insya-Allah.